Assalamualaikum. Kalau ikutkan plan saya hari ini, saya cuma nak update tentang ternakan ikan siakap dan juga tentang sistem aquaponik ni. Tapi pagi tadi kita ada satu masalah dengan pump oksigen dan nasib baik jugalah sebab saya gunakan 2 biji pump sebagai backup. Pagi tadi pump oksigen yang besar ni, Hailia CP60 ni rosak. Dan kalau saya mengharapkan hanya satu pump saja, kemungkinan besar semua ikan siakap yang dalam tangki ni semuanya akan mati sebab terputus bekalan oksigen. Nasib baik juga saya pun baru je pasangkan second pump tu lebih kurang dalam 2 minggu lepas. Dan kalau cuma satu pump saja, memang confirm semua ikan siakap ni memang semua akan mati. Alhamdulillah lah, sebab sempat juga saya pasang pump yang kedua. Ni pump yang rosak pagi tadi, Hailia CP60, dan harga pump ni lebih kurang RM300. Dan pagi tadi saya pun dah place order, nak order yang baru. Kemudian baru saya teringat minggu lepas saya kemas store, kemudian saya jumpa balik semua komponen-komponen elektronik yang pernah saya beli buat projek elektronik dulu. Jadi saya cuba repair. Dan untuk hari ni saya nak share dengan tuan-tuan apa simptom-simptom kerosakan pump ni dan macam mana cara untuk tuan-tuan repair pump ni kalau simptom yang sama. Daripada RM300 tu kita boleh jimatkan kos untuk repair ni cuma RM2.30 saja. Inilah penyelamat kita hari ni, saya punya backup pump. Yang ni brand Siso. Cuma saya tak berapa nak suka sangat pump ni. Yang pertama dia bising, bunyi dia kuat. Kemudian dia memang agak panas. Dan selalunya masa saya shoot video, pump ni saya akan matikan. Cuma Hailia CP60 je yang saya on. Itu pun saya on perlahan saja. Sebab bunyi pump ni kadang boleh masuk dalam video. Jadi dalam video hari ni mungkin agak bising sikit lah sebab saya tak boleh matikan pump ni sebab ini saja pump yang tinggal. Untuk pumpnya ni digunakan AC 240V. Dia tak ada backup bateri. Tapi untuk power ni kita backup dengan inverter lah. Inverter yang kita set dalam UPS mode ni. Dalam video yang lepas tuan-tuan boleh tengoklah cerita pasal inverter ni. Okey, cerita pasal Hailia CP60 ni. Simptom kerosakan dia macam ni. Pagi tadi lebih kurang dalam pukul 7 saya keluar untuk bagi makan ikan siakap ni. Saya nampak bubble oksigen yang keluar pada pump ni memang agak perlahan. Mula tu saya ingatkan saya terlupa nak kuatkan balik sebab semalam saya ada shoot video. Bila shoot video saya akan slowkan sikit lah. Tapi bila saya kuatkan masih lagi sama, bubble tu agak perlahan. So saya matikan dulu pump ni. Bila saya nak hidupkan balik, langsung tak keluar bubble. Tapi dekat pump ni kita masih boleh dengar, boleh rasa vibration. Maksudnya pump ni masih hidup tapi terlalu perlahan. Okey, selalu masalah yang orang jumpa dengan pump oksigen ni yang selalu jadi angin tu perlahan dan pump masih hidup macam biasa. Tapi yang ni special case sebab angin perlahan dan pump pun perlahan. Dia masih hidup tapi terlalu slow sangat. Dan kali ketiga saya off dan onkan balik, langsung tak keluar angin dah. Okey, kalau untuk case pump masih bunyi kuat, masih gegaran tapi angin yang keluar tu perlahan, tuan-tuan kena check dulu getah ni, diaphragm getah ni. Dan untuk getah diaphragm ni memang ada jual, saya akan letakkan link kat bawah kalau tuan-tuan ada masalah getah ni terkoyak dan sebagainya. Sebab biasanya masalah yang berlaku, pump masih lagi hidup tapi getah ni dah bocor. Jadi angin yang keluar tu memang perlahan dan kadang-kadang kalau bocor tu besar, langsung takkan keluar angin. Tapi pump masih lagi hidup. Tapi kes hari ni special, dia bukan masalah disebabkan diaphragm ni. Untuk Hailia CP60 ni, dia ada 4 major komponen. Yang pertama, pump, bateri, tapi bateri ni saya keluarkan dan saya gunakan external bateri yang lebih besar supaya boleh bertahan selama 3 hari tanpa power 20 MB. Kemudian kita ada 2 board. Yang ni adalah regulator board untuk kita on dan off dan untuk kita kontrol kelajuan pump ni. Dan lagi satu kita ada board ni, yang ni board lebih kepada untuk power ataupun kita boleh panggil sebagai power module lah. Kerosakan yang saya jumpa pagi tadi adalah pada bahagian power module ni. Kalau tuan-tuan nak kenal power module, mudah saja. Bagi apa saja peralatan elektrik, peralatan elektronik, power module kalau tuan-tuan nak kenal, kalau tuan-tuan tengok ada banyak kapasitor yang besar-besar ni, inilah power module. Dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kapasitor. Ni kita ada bridge rectifier, diode, transistor dan juga IC dekat sini. Dan ni adalah transformer, high frequency transformer. Dan yang rosak tadi adalah 5 kapasitor ni. Dan kapasitor ni adalah 25 volt, 2200 microfarad. Ni kapasitor yang asal tadi. Warna dia warna hijau. Tak kisah warna apa pun. Yang penting nilainya mesti sama, 25 volt, 2200 microfarad. Cara untuk kita nak cek, cara kita nak tentukan kapasitor sama ada masih elok ataupun tak, memang sangat mudah saja. Kalau tuan-tuan tengok ni adalah kapasitor yang baru yang masih elok. Dekat bahagian atas ni kita nampak rata, dia flat saja. Tapi kalau yang dah rosak ni, kalau tuan-tuan tengok sini, tuan-tuan akan nampak dia dah mula mengelembung ke atas ni. Kalau kita letak, kita bandingkan tengok. Yang hitam ni masih elok, yang hijau ni ada yang dah rosak tadi yang saya dah tukar. Okey, tentang warna kapasitor ni tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan kena tengok nilai dia punya voltage dan juga microfarad.
Untuk kapasitor ni, walaupun yang ni warna hitam, yang ni warna hijau, tapi nilainya masih lagi sama, 25 volt, 2200 microfarad. Kedua-dua nilai ni mestilah kena sama. Dan dari segi harga 10 biji kapasitor ni adalah RM5.60. Oh sorry, kalau 10 biji RM5.60, kalau 5 biji RM2.80 lah. Sorry, salah kira. So total kos pembaikan ini cuma RM2.80 saja. Kita akan pasangkan balik pump ni. Kita pasangkan dulu dia punya power module. Dan lagi satu, kalau tuan-tuan takut tersalah masa nak pasang ni, sebelum nak buka, tuan-tuan boleh ambil gambar dulu sebagai rujukan masa nak pasang balik. Sebelum kita nak pasangkan semua sekali dan kita nak sambungkan kepada external battery, kita akan test dulu lagi sekali pump ni. Okay, semuanya dah okey. Saya rasa dia punya kekuatan tu dah kembali macam mula-mula masa beli dulu. Bila kita dah tukar kapasitor ni, power memang dah stabil. Sebab fungsi kapasitor ni adalah sebagai filter untuk smooth out dia punya output. Jadi saya rasa kekuatan ni memang sama macam kita baru beli dulu. Kita nak sambungkan kepada external battery dulu, kemudian baru kita boleh tutup. Tapi untuk cara macam mana tuan-tuan nak buat sambungan kepada external battery ni, tuan-tuan boleh tengok video yang sebelum ni. Memang saya dah buat video macam mana cara untuk tuan-tuan sambungkan external battery kepada pump Helios CP60 ni. Dan berdasarkan kiraan itu, kita boleh dapat backup selama 3 hari dengan menggunakan bateri 100 mAh. Bateri ada kat dalam ni. Breaker saya dah off. Yang putih ni untuk positif. Ni untuk sambungan kepada bateri. Dan sebenarnya untuk pump 12 volt ni, tuan-tuan boleh juga sambung kepada sistem kuasa solar direct. Kalau sistem kuasa solar yang 12 volt, kita test untuk running on battery dulu. Sebab kita nak confirmkan kita punya sambungan kepada bateri ni betul. Ini memang kuat. Okey, dah siap pasangkan balik cover pump ni ataupun casing pump ni. Dan kejap lagi kita akan buat sambungan hose. Dan hose yang saya gunakan ni sebenarnya hanyalah hose dia bentuk pipe gas. So saya beli dekat kedai hardware, memang murah je, tapi saya tak ingat harga dia, memang murah sebab tu saya beli banyak hari tu. Tapi hose ni besar sikit lah, tapi masih lagi boleh guna. Ni nanti kita kemaskan kemudian lah, sebab sistem ni memang akan ada banyak perubahan lagi. Pump memang saya akan tambah lagi satu, Helios CP60 ni. Sebab saya memang suka guna pump ni. Walaupun ramai yang kata pump CP60 ni memang tak berapa nak kuat sebenarnya, tapi bagi saya yang penting sebab dia ada bateri dan saya boleh kontrol dia punya speed. Ramai orang dia gunakan yang Resun LP60, LP100, yang tu memang tak nafikan angin memang kuat. Yang ni memang kurang sikit, tapi kelebihannya kita boleh kontrol dia punya speed. Pasal saya dekat rumah ni, saya pun tak naklah bunyi terlampau kuat sangat. So bagi saya the best option, bagi saya lebih suka guna Helios CP60 ni lagi. Nanti kalau nak tambah pun saya akan beli yang sama juga, Helios CP60. Kita test untuk charging. Okey, charging okey. Kita sambungkan hose ni dulu. Inilah hose yang saya gunakan, hose gas memasak. Dan lagi satu, untuk pilih pump oksigen yang saya lebih prefer yang bahagian output ni dia buat pada terbaga. Sebab kadang-kadang ada yang pada plastik. Yang plastik tu kalau kita kunci dengan ketat nanti dia mudah patah. Kalau yang terbaga ni lagi okey lah. Sebab ni belajar pada kesilapan yang lepas. Pernah sekali tu masa saya belajarkan set-up ni, hose ni tercabut. So sejak pada tu saya akan kunci dengan ketat lah. Okay, saya dah sambungkan kepada valve ni. Valve ni kita boleh kontrol kelajuan angin yang masuk. Dan kita boleh balancekan antara keempat-empat ni lah output ni. So yang ni saya akan ikat dekat sini. Alright. Okay, ni S-tone yang saya gunakan. Dan saya pun ada plan juga nak cuba gunakan micro tube. Sebab selama ni saya tak pernah gunakan lagi micro tube ni. Kita nak cuba mana tahu lebih baik. Sebab dia punya bubble oksigen tu lebih halus. Jadi jumlah DO tu lebih tinggi berbanding dengan S-tone macam ni. Dan lagi satu masalah S-tone macam ni, dia punya stone ni kadang-kadang mudah tertutup dengan kotoran. Jadi yang keluar tu tak banyak lah, tersumbat.
Kadang kita kena cubalah benda-benda yang baru, mana tahu lebih baik pada apa yang kita gunakan selama ni. Ataupun acetone mana yang the best untuk gunakan, minta tuan-tuan komen kat bawah lah. Saya sentiasa terbuka untuk cadangan-cadangan pada tuan-tuan, supaya sama-sama kita boleh belajar. Saya dah pasangkan 2 acetone dekat dalam ni dan saya akan onkan. Saya nak tuan-tuan tengok sama ada pump ni kuat ataupun tak, dan kalau tuan-tuan ada cadangan lebih baik, mungkin tuan-tuan boleh komen di bawah. Saya akan cuba onkan. Ini the lower setting, yang paling slow. Kita tengok ada tak bubble yang keluar. Okey, ada. Ni yang paling rendah lah. Kalau lagi rendah memang terus off lah. Ni yang paling rendah, paling minimum. Biasanya saya akan onkan tak sampai setengah pun. Okey, ni kalau setengah memang agak kuat. Kita cuba buka sampai habis maksimum. Okay, ini kekuatan untuk maksimum dengan 2 acetone saiz yang sama dan jenis yang sama. Dan kebiasaannya saya cuma onkan sampai lebih kurang tak sampai separuh lah, dengan 4 acetone. Okey, ini kekuatan pump tak sampai separuh dengan 2 acetone, dan biasanya bila kita dah pasangkan lagi 2, dia akan slow sikit lah. Okey, untuk saya punya setting ni, walaupun saya ada 2 air pump, dan setiap air pump tu dia akan pergi ke semua tempat. Dia akan pergi ke main tank, pergi ke biofilter dan pergi ke sump tank. Dan sama juga dengan backup pump. Backup pump pun dia akan pergi ke dalam sump tank, ke dalam biofilter dan juga ke dalam main tank. So, kalau salah satu rosak, kita masih ada lagi satu pump. Itulah apa yang jadi pagi tadi. Cuba bayangkan kalau saya cuma gunakan satu pump saja, dah tentu semua siakap yang ada dalam ni semuanya akan mati. Sebab itulah penting, bukan setakat kita nak backup power saja, tapi pump tu sendiri pun kita kena backup, kita kena lebih daripada satu pump. Kalau 3 lagi baik, tapi minimum 2 lah. Sebab walaupun kita dah ada backup power, tapi internal pump tu mungkin akan rosak. Okey, nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Akuponik Malaysia. Dan bagi tuan-tuan yang nak menyumbang untuk peralatan dan juga konten-konten video seterusnya nanti, tuan-tuan boleh gunakan function Super Tank di bawah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.